What's up geng, welcome back to my YouTube channel Yani sini. So assalamualaikum kepada korang semua yang sudi tengok video Yani. Thank you so much. Dan kepada korang yang belum subscribe, bolehlah subscribe dekat bawah kalau korang sudi. Dan tekan bell notification untuk korang tahu bila Yani upload video. Dan di video pada kali ini Yani akan menceritakan, sebab sekarang kan dah masuk bulan, Yani upload video ni masuk bulan 9 lah, okay? Tapi Yani akan menceritakan tentang Hungry Ghost Festival ataupun Bulan Hantu Lapar. Upacara Bulan Hantu Lapar ni disambut oleh kaum Cina yang beragama Buddha, dan mereka percaya pada bulan ini semua pintu-pintu neraka dibuka untuk roh-roh yang telah mati keluar untuk kembali bersama keluarga diorang. So, diorang percaya pintu-pintu neraka dibuka seluas-luasnya untuk roh-roh yang telah mati itu kembali ke pangkuan keluarga diorang. Tapi ada juga yang percaya roh-roh yang telah mati itu datang untuk membalas dendam. So mungkin masa hidup dia ada sakit hati ataupun ada orang hianati dia, so dia datang untuk membalas dendam. Macam itulah. Okay, itu dia dikategorikan dalam roh-roh jahat lah yang membalas dendam ni. Dalam bulan Hantu Lapar ni, ini adalah upacara yang terpenting bagi diorang, sebab diorang percaya perayaan ini adalah perayaan suci bagi orang-orang Cina lah, okay? Ataupun yang beragama Buddha, sebab masa ni lah keluarga tu dapat berjumpa ataupun berhubung kembali dengan roh-roh yang telah mati ataupun keluarga diorang yang telah mati sebelum ni. Diorang dekat bulan tu lah diorang boleh membuat upacara berhubung kembali. Dikatakan bulan Hantu Lapar ni berasal daripada seorang budak yang bernama Mulian dan juga ibunya. Okey, Mulian ni seorang budak yang baik dan dia berhasrat untuk menjadi seorang sami. Ibunya melarang dia untuk menjadi seorang sami. Ibunya dia tidak berapa baik lah. Dia dengan Mulian ni sangat berbeza. Mulian ni seorang budak yang baik, tapi tidak ibunya. Ibunya dia macam tidak berapa okey lah. Dia tidak macam seorang yang baik. Suatu hari tu ibunya telah meninggal dunia, lalu ibunya pun dimasukkan ke dalam neraka. Mulian ni dia seorang anak yang baik, yang taat kepada ibu dia. Dikatakan ibu dia tengah lapar dekat neraka, so Mulian tidak dapat memberikan makanan kepada ibu dia. So dia bertanya kepada Buddha. Dikatakan ramai roh-roh yang mati lapar, dan salah satu daripada roh-roh itu adalah ibu Mulian. Dan Mulian sangat-sangat kesian dekat ibu dia, dan dia ingin memberikan makanan kepada ibu dia tapi tidak dapat. Dia bertanya kepada Buddha macam mana dia boleh memberikan makanan kepada ibu dia. So Buddha mengajar dia untuk melakukan satu upacara untuk pemberian makanan melalui makanan dan doa. So dari itulah terjadinya upacara Bulan Hantu Lapar ni. Beberapa perkara yang orang Cina, Malaysia dan Singapura lakukan ketika festival Bulan Hantu Lapar ni. Mereka akan membuat upacara pemberian pada hari pertama, hari ke-15 dan hari terakhir pada bulan hantu itu. Mereka akan membakar pemberian itu ke dalam tong khas. Amalan ini akan dibuat berterusan pada bulan hantu untuk memastikan tiada roh-roh yang berkeliaran masuk ke dalam rumah. Dan ini untuk memastikan roh-roh yang berkeliaran dekat luar tu akan mendapat makanan. So diorang tidak akan dapat lah kan. So kalau kita tengok dekat luar, tepi-tepi jalan tu, biasanya kaum Cina akan menyediakan makanan dekat tepi jalan tu kan, makanan, dan juga diorang akan bakar kertas dekat tepi-tepi jalan tu. Ada juga yang orang kata bakar duit. Yang ni tidak pastilah pasal tu. Hantu Lapar tu setiap hari diorang akan menyediakan 3 makanan, dan diorang akan membakar colok untuk menjemput hantu-hantu tu untuk menjamu makanan diorang, supaya hantu tu tidak lapar. Ada juga yang mengatakan setengah orang tu akan berjumpa dengan hantu-hantu yang berkeliaran tu, dengan hantu-hantu tu untuk berbincang tentang masalah kehidupan diorang. Diorang akan bercerita tentang masalah kehidupan diorang ataupun masa lalu. Kadang ada juga yang bercerita tentang kehidupan yang sekarang, bercerita untuk meminta pendapat, nasihat. Samping itu diorang akan membakar kertas-kertas jos. Kertas jos ni adalah mungkin sebagai duit hantu, membenarkan orang-orang yang telah mati mendapatkan bantuan keuangan. Diorang percaya dengan
membakar kertas-kertas jos ni akan membantu tu hantu tu dalam masalah kewangan macam tu lah. Ada juga yang memberikan barang-barang mewah, yang membakar barang-barang mewah untuk diberikan kepada hantu yang lapar tu. So dalam bulan hantu lapar ni terdapat beberapa perkara yang dilarang buat sama sekali untuk mengelakkan beberapa perkara yang buruk terjadi kepada mereka. Menurut kepercayaan orang Cina, pada bulan hantu lapar tu mereka kena berbuat baik kepada binatang-binatang kecil seperti serangga, sebab dikatakan kemungkinan serangga tu adalah nenek moyang diorang yang telah meninggal datang kembali ke rumah. Ada juga yang percaya bahawa dalam bulan hantu lapar ni diorang tidak dibenarkan membeli kereta atau rumah sebab takut hantu-hantu yang lapar tu diorang cemburu. So bila diorang cemburu, diorang akan mengganggulah diorang yang masih hidup ni. Ini merupakan perkara penting yang patut dibuat pada bulan hantu lapar ni, mengikut kepercayaan diorang. Jika salah langkah ataupun tersilap ataupun terlangkah pemberian ataupun terlanggar pemberian yang diletakkan di tepi jalan, mereka kena minta maaf cepat-cepat. Nanti bila diorang tidak minta maaf, diorang dah buat silap tu, nanti hantu tu akan kacau diorang ataupun hantu tu akan ikut diorang masuk rumah. Ada juga yang cakap jangan tengok bawah altar sebab takut ketika itu hantu tu tengah makan dan ia merasa diganggu. So macam kalau kita tengah makan, bila diganggu kita akan pasti marah kan, kita akan pasti marah. So macam tu juga hantu. So bila kita kacau dia tengah makan, dia orang akan marah dan akan kacau kita, akan ganggu. Pada waktu malam, mereka dilarang menjemur kain dekat luar rumah sebab dikatakan takut hantu-hantu tu memakai baju tu dan masuk ke dalam rumah. Itu adalah salah satu pantang larang diorang juga. Diorang kalau boleh dilarang untuk keluar rumah pada waktu malam. So dalam pukul 5 petang macam tu, diorang pun sebenarnya ada yang takut untuk keluar malam sebab pada bulan hantu lapar ni bulan mengambang kan, bulan mengambang, dan diorang percaya naga yin daripada bulan tu akan membuatkan hantu lebih bertenaga dan kuat. Lagi-lagi orang yang mengandung ataupun kanak-kanak harus duduk rumah pada waktu malam. Orang jalan seorang diri, tiba-tiba ada orang panggil dekat belakang, tidak boleh menoleh sebab takut yang panggil tu bukan orang tapi hantu. Itu saja fakta-fakta yang Yani tahu tentang bulan hantu lapar ni. Okay, dan kalau Yani salah, korang boleh betulkan dekat komen dekat bawah. Apa yang Yani salah ke ataupun apa yang Yani perlu upgrade, Yani akan betulkan. Okay, dan berdasarkan apa yang Yani ceritakan tentang fakta-fakta tentang bulan hantu ataupun upacara diorang, bagi kita sebagai seorang umat Islam, kita perlu menghormati juga diorang punya kepercayaan, diorang punya macam upacara apa semua kan. Macam kalau kita tengok dekat tepi jalan tu, diorang membuat upacara membakar kertas ataupun menyediakan makanan, colok apa semua kan, membakar colok. Janganlah kita pergi kacau kan, sebab itu upacara diorang. Kita kena menghormati seperti mana kita ingin dihormati agama kita kan. So kita hormat each other. So itu sajalah video yang ni pada kali ini. Dan kalau korang suka, korang boleh tekan like, dan siapa yang sudi boleh tekan subscribe di bawah dan tekan bell notification supaya yang ni buat video korang akan tahu. Okay, so thank you so much pada korang yang sudi subscribe, yang sudi tengok video yang ni sampai habis. Walaupun penceritaannya ni mungkin kurang menarik daripada orang lain, tapi insyaAllah yang ni akan cuba perbetulkan. Dan korang boleh komen dekat bawah apa-apa saja. Kalau korang tidak suka pun korang bolehlah komen dekat bawah, so Yani akan tahu dan Yani akan upgrade kelemahan dari segi penceritaan Yani kepada you guys supaya korang pun boleh selesa dengan Yani. So itu saja video Yani pada kali ini. Kita jumpa pada next video. Assalamualaikum. Woo!